Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saya Muhammad Fahmi bin Maksman, PDPP Ambilan Jun 2021, IPG Kampus Kota Baru, kelas Pendidikan Islam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Hasrul Hadi bin Hashim, pelajar PDPP Ambilan Jun 2021, kelas Pendidikan Islam 2. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Kashfil Azim bin Alias, pelajar PDPP Ambilan Jun 2021, kelas Pendidikan Islam Menengah 2, belajar demi mengejar redha ilahi. Revolusi Industri 4.0 melibatkan teknologi automasi, memberi cabaran baharu kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Untuk maklumat lanjut, saya menjemput Ustaz Kashfil Azim untuk menerangkan dengan lebih detail lagi berkaitan dengan apa itu revolusi industri 4.0 serta cabang-cabangnya dan tugasan yang telah diberikan kepada kami berkaitan dengan cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan Islam dalam mendepani cabaran global tersebut. Saya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator Ustaz Muhammad Fahmi. Negara kita, Malaysia, semakin hari semakin pantas berkembang maju. Berdasarkan kecanggihan teknologi yang dimiliki, membolehkan kita bersaing dengan negara-negara yang lain. Bingkisan saya pada hari ini akan membicarakan cabaran yang dihadapi guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah bersama-sama saya menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri terlebih dahulu. Revolusi industri ialah satu kemajuan yang menjadi fenomena dalam zaman moden. Satu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat moden. Selain itu, sejarah revolusi bermula pada tahun 1800. Di sinilah tercetusnya revolusi 1.0. Mula diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal Ernest Toynbee pada tahun 1889 sehingga tahun 1975. Sejarah negara kita telah melakarkan terdapat 4 fasa revolusi industri yang telah berlaku di negara kita. Yang pertama, revolusi industri fasa pertama berlaku pada tahun 1800, iaitu mengenai kuasa wap yang digunakan dalam kilang. Kuasa wap yang berupaya menggerakkan jentera berasaskan kuasa wap untuk kerja-kerja yang tidak terdaya oleh kudrat manusia. Seterusnya, revolusi industri fasa kedua berlaku pada tahun 1900. Fasa ini menggunakan kuasa elektrik. Perkembangan teknologi yang melibatkan kuasa elektrik jelas membawa satu lonjakan status hidup masyarakat melalui penghilangan besar-besaran. Seterusnya, revolusi industri fasa ketiga berlaku pada tahun 2000. Fasa ini menggunakan komputer dan teknologi maklumat. Di peringkat akhir revolusi
Ketiga, timbul pula teknologi automasi, iaitu satu keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Mesin dan teknologi boleh bergerak secara sendiri apabila ia dimuatkan dengan program komputer tertentu bagi melakukan sesuatu aktiviti yang dirancang. Dan yang terkini, revolusi industri fasa keempat berlaku pada tahun 2016. Adakah anda semua mengetahui apakah yang telah berlaku pada fasa ini? Jom bersama saya untuk menelusuri apakah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fasa revolusi yang terkini. Revolusi industri keempat adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian internet dan proses fizikal yang lain. Muncul pula satu sistem berbentuk cyber fizikal. Industri 4.0 iaitu tentang penemuan pelbagai teknologi baru yang antara lain menggunakan automasi, analisis, big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik, cloud, Internet of Things, IoT dan perkara yang seumpamanya. Revolusi ini menandakan kemunculan sistem fizikal cyber. Teknologi automasi ini dilihat sebagai keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The 14th Industry Revolution, menjelaskan revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimumkan fungsi otak. Revolusi industri 4.0 mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri utama revolusi industri 4.0 terbahagi kepada 3 fokus utama. Yang pertama, breadth and depth ataupun keluasan dan kedalaman. Yang kedua, velocity, kelajuan. Yang terakhir, sistem impact dan impak menyeluruh. Hasil daripada ciri-ciri utama revolusi industri 4.0, maka terhasillah teknologi lebih pintar dan fleksibel dari yang sedia ada. Seterusnya, mesin menjadi entiti bebas yang mengumpul data dan menganalisis data. Pengoperasian mesin ini juga berlaku secara bebas. Menurut Klaus Schwab, menerusi bukunya The 14th Industrial Revolution, menjelaskan industri 4.0 mengubah cara kita bekerja dan hidup. Perubahan ini dipacu 3 dominan utama, iaitu fizikal, digital dan biological. Sistem pendidikan negara kita juga tidak ketinggalan dalam mendepani revolusi industri 4.0. Impak revolusi industri 4.0 kepada bidang pendidikan. Terdapat 3 fokus utama. Yang pertama, proses pembelajaran dan pengajaran PDP boleh dilakukan secara atas talian antara guru, pelajar, pensyarah dan sebagainya. Hal ini telah diaplikasikan di negara kita ekoran pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita. Hampir keseluruhan pembelajaran dijalankan secara atas talian. Yang kedua, gadget pintar digunakan dalam proses PDP. Sesi pembelajaran smart room dapat diaplikasikan. Dan yang terakhir, pembelajaran menggunakan teknologi digital yang lebih fleksibel
dan interaktif seperti Google Classroom, Powtoon, Canva, Google Form dan sebagainya. Hasil daripada revolusi industri 4.0, maka lahirlah pemikiran abad ke-21 dalam bidang pendidikan. Antara contoh pelaksanaan pemikiran abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teaching, vocational education and training. Yang kedua, science, technology and mathematics. Yang ketiga, program LRTT, Limited Research of Teachers Training. Yang keempat, McDonald Guru Inspirasi. Yang kelima, pertandingan guru adiwira. Dan yang keenam, pertandingan inovasi dan reka cipta. Perkembangan dunia yang pesat membangun pada masa kini bagi merealisasikan revolusi industri 4.0 juga memberikan cabaran kepada guru dalam merealisasikan perkara ini. Antara cabaran guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0, di sini terdapat 5 fokus utama. Yang pertama, perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, kurang kemahiran teknologi. Yang ketiga, kekangan masa dan perkongsian peranti. Yang keempat, keterbukaan maklumat terhadap agama Islam. Dan yang terakhir, kesukaran mengaplikasikan topik-topik tertentu khususnya dalam pendidikan Islam. Untuk pengetahuan semua, bagi cabaran guru dalam pendidikan Islam mendepani revolusi industri 4.0, saya hanya mengupas satu poin sahaja. Seterusnya, untuk poin seterusnya akan dikupas oleh ahli panel yang lain. Bersama saya dalam mengupas mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0. Cabaran yang pertama ialah perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah PDP, pendidikan Islam sebelum ini dijalankan secara kesinambungan telah dilakukan mengikut tradisi yang penuh dengan nilai agama. Di samping itu, ia disampaikan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya berasaskan kitab-kitab muktabar. Kedatangan pendidikan digital memerlukan guru memikirkan kaedah yang bersesuaian dalam mengajar pendidikan Islam dengan cara baru. Menimbulkan kesukaran terutamanya dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang ibadat yang banyak menggunakan kaedah demonstrasi bagi memberikan kefahaman kepada pelajar. Guru perlu memikirkan cara untuk membawa kemahiran demonstrasi ke arah media digital dalam mencapai objektif pendidikan Islam. Di sini jelas menunjukkan bahawa guru itu perlu menguasai terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengaplikasikan teknologi pada masa kini untuk diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya mencapai objektif pembelajaran yang disasarkan. Sekian daripada saya, kembali kepada saudara moderator Ustaz Muhammad Fahmi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Kashfil Azim di atas penerangan yang dibentangkan itu tadi. Seterusnya saya menjemput Ustaz Hasrul Hadi untuk meneruskan cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan Islam di dalam mendepani cabaran global tersebut. Saya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Fahmi dan juga Ustaz Kashfi Azim. InsyaAllah di bahagian saya ini saya akan menyambung berkaitan dengan cabaran-cabaran guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 ini. Antara cabaran-cabaran guru pendidikan Islam dalam mendepani revolusi industri 4.0 yang saya akan bentangkan ini ialah yang pertama, kurang kemahiran teknologi. Yang kedua ialah kesukaran mengaplikasikan topik-topik tertentu khususnya dalam subjek pendidikan Islam. Dan yang ketiga, keterbukaan maklumat terhadap agama Islam. Seterusnya yang keempat, kekangan masa dan perkongsian peranti yang dihadapi oleh guru ataupun pelajar. Antara cabaran yang seterusnya ialah kurang kemahiran teknologi, yang mana kebanyakan guru yang senior kurang mahir untuk menggunakan kemahiran teknologi ini, yang menyebabkan guru tersebut berasa stres dan juga rasa rendah diri dalam menghadapi revolusi ini, yang mana sebelum ini mereka tidak didedahkan dengan kemahiran-kemahiran teknologi ini. Jika kita lihat dengan guru-guru yang lebih muda, mereka kebanyakannya lebih mahir dalam teknologi ini. Ini menyebabkan mereka mudah menarik minat para pelajar untuk mengikut kelas yang mereka jalankan. Cabaran seterusnya ialah kesukaran mengaplikasikan topik-topik tertentu khususnya dalam subjek pendidikan Islam. Sebahagian daripada tajuk-tajuk di dalam subjek pendidikan Islam ini memerlukan penerangan dalam bentuk demonstrasi ataupun praktikal. Contohnya dalam tajuk ataupun bidang ibadat, hal ini menyebabkan guru perlu membuat demonstrasi ataupun praktikal bagi memberi kefahaman yang mendalam kepada para pelajar, yang mana perlu memikirkan bagaimana cara untuk mengemukakan kemahiran demonstrasi ataupun praktikal tersebut ke dalam media massa ataupun media digital. Seterusnya, keterbukaan maklumat terhadap agama Islam, antara cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam juga. Guru perlu mengawasi dan memberi bimbingan kepada pelajar sekiranya pelajar ingin mencari maklumat berkaitan tugasan yang diberikan oleh guru tersebut. Hal ini kerana pada masa kini banyak media sosial yang memberikan maklumat palsu berkaitan dengan agama Islam khususnya, yang mana banyak berlakunya penipuan berkenaan dengan agama Islam. Disebabkan perkara ini, guru-guru perlu berlumba dengan anasi-anasi yang salah ataupun anasi-anasi yang palsu yang tidak benar tersebut untuk memberikan maklumat yang betul kepada para pelajar bagi memberikan kefahaman yang betul kepada pelajar tersebut. Dan yang terakhir ialah cabaran dari segi kekangan masa dan juga perkongsian peranti. Seorang guru bukan hanya sebagai guru atau tenaga pengajar sahaja, malahan mereka juga ialah suri rumah, seorang isteri,
ataupun seorang suami ketika berada di rumah. Mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjadi seorang guru disebabkan kekangan-kekangan yang dihadapi. Begitu juga dengan masalah perkongsian peranti, sama ada telefon bimbit, laptop atau sebagainya. Bukan semua orang mempunyai peranti yang mencukupi, yang mana ada guru yang berkongsi peranti dengan anak-anaknya, manakala pelajar pula ada yang berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Hal ini boleh menyebabkan kesukaran dalam melaksanakan tugasan dan juga pembelajaran yang lebih baik. Itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hasrul Hadi di atas penerangan beliau itu tadi. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan impak pendidikan digital dalam pendidikan Islam. Di sini ada dua impak pendidikan digital dalam pendidikan Islam yang boleh saya kaitkan. Yang pertama adalah impak terhadap guru dan yang kedua adalah impak terhadap sistem pendidikan. Impak terhadap guru mesti senantiasa mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan kepelbagaian kemahiran teknologi. Sekarang kita berada pada zaman berkembangnya teknologi yang memerlukan setiap guru itu menguasai kemahiran teknologi. Tambahan pula, sekarang dunia dilanda pandemik COVID-19 dan para guru sememangnya menggunakan teknologi untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan dengan lancar mengikut apa yang dirancang. Guru perlu menyediakan bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran yang moden. Sedia maklum bahawa murid sekarang jauh terkehadapan dalam mengetahui tentang teknologi. Oleh kerana itu, setiap alatan bantu mengajar guru mesti ke arah yang bersifat moden, seiring dengan ketinggian pengetahuan murid dalam teknologi supaya ia dapat menarik minat murid dan juga dapat merealisasikan hasrat pendidikan digital yang berteraskan teknologi. Seterusnya, impak terhadap sistem pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia perlu mengubah dan menyediakan modul yang bersesuaian dengan penggunaan teknologi terkini. Sesuai dengan situasi sekarang, situasi pandemik COVID-19, langkah terbaik adalah Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan sebuah modul berkenaan dengan tata cara penggunaan teknologi. Guru perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang teknologi melalui kursus atas talian atau latihan intensif. Sesi pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan secara blended online class. Blended online class adalah kaedah pembelajaran yang dijalankan di dalam talian. Dengan erti kata lain, sesi pengajaran dan pembelajaran adalah melalui aplikasi yang tersedia seperti Google Meet dan lain-lain lagi. Sebagai kesimpulan, revolusi industri 4.0 bagi individu Muslim dilihat pada aspek nurani, iaitu aspek akidah dan akhlaklah yang akan memandu mereka menuju kesejahteraan dan keamanan dalam berhadapan dengan cabarannya. Jika mereka gagal menyeimbangkan aspek nurani dalam aspek fizikal, termasuk dalam teknologi, akan menyebabkan kehancuran dan kehilangan nilai individu, keluarga dan masyarakat. Tambahan pula, mereka menjadi tidak mampu dalam menghadapi tekanan yang mulai dirasai seiring dengan kepesatan taraf industri teknologi dunia. Sekian, terima kasih.